Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sekali nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Latihan Asatizah yang mengundang Prof. Ana untuk sesi mudarasah kali ini. Ana pun tak expect macam gini punya ramai. Jadi ada nervous juga tengok ni ramai-ramai orang kat depan ni. Okey. Alhamdulillah tercetusnya untuk sesi mudarasah kali ini apabila Ustaz Effendi sendiri datang berbincang dengan Ana tentang macam mana kita nak hidupkan balik sesi mudarasah. Jadi Ana cakap insya-Allah lah Ana bantulah untuk kick off program mudarasah kali ini. Jadi Ana perlu berikan disclaimer sikit. Ana bukannya pakar, masih juga belajar, masih lagi mencari. Apa yang akan dibentangkan sekadar pemahaman daripada pembacaan yang begitu sedikit dan pemahaman yang begitu cetek. Jadi kita buka sesi kalau ada penambahan daripada para peserta untuk memberikan pandangan, dipersilakan untuk sama-sama kita berkongsi, insya-Allah. Jadi Ana punya perancangan awal ingat sekitar 15 hingga 20 orang saja dapat kita berbincang, tapi alhamdulillah ramai yang di sini, ada pelajar juga, ada asatizah yang agak senior, ada asatizah yang muda, dan seterusnya. Jadi sesi mudarasah ni memang dah pernah diadakan sebelum ini oleh pihak Perkas. Ianya pada hari ini Ana lebih kepada tertumpu kepada memberikan semacam ringkasan daripada kitab yang dikirimkan melalui email oleh Ustaz Effendi semalam. Semua dapat? Semua sempat baca? Alhamdulillah sempat baca kulitnya. Okey, tajuknya alhamdulillah. Saya rasa mesti ada yang dah pernah baca kitab tersebut, betul? Berapa ramai yang dah pernah baca kitab tersebut? Boleh show of hand yang pernah baca kitab tersebut, nak minta bantuan ni. Ada? Okey, berapa ramai yang backgroundnya syariah? Asatizah yang di sini, berapa ramai yang backgroundnya syariah? Semua tak nak angkat tangan ni. Ada satu background syariah, dua, tiga. Okey, kalau mungkin untuk yang backgroundnya syariah, apa yang akan dikupas ni sesuatu yang dah pernah didengar, yang dah pernah dibaca. Jadi kalau ada nak tambah silakan. Ustaz Sufian ada, ada siapa lagi yang background syariah. Okey, sebab program ini desainnya untuk asatizah yang bukan background syariah. Okey, untuk berikan pengenalan tentang syariah. Kalau memang asatizah backgroundnya syariah, mungkin sekadar murajaah dan juga mungkin dapat bantuan kat depan ni. Boleh? Siapa nak duduk depan sama-sama? Okey. Sesyariah dalam Islam, tajuk dia CIM, antara aplikasi dan fake. Kontennya mungkin bagi macam sebahagian asatizah mungkin agak basic. Apa yang akan sampaikan ni lebih kepada kupasan ataupun ringkasan daripada pembacaan kitab yang ditulis oleh Dr. Abdul Karim Zaidan. Okey. Jadi Ana perlu berikan penjelasan tersebutlah, supaya dapat sama-sama kita faham. Dan sekiranya ada yang boleh bantu, dipersilakan, tak ada masalah. Ni namanya mudarasah kan. Perlu ada dua hala jugalah kalau dapat. Okey, kita nak bincangkan tentang syariah dalam Islam. Islam tu syariah. Syariah al-Islamiyah, betul? Syariah al-Islamiyah. Syariah itu sendiri adalah Islam itu syariah. Ad-din, al-millah, syariah maknanya wahid. Betul?
Itu yang kita dalam kitab tu mengatakan bahawa ad-din, millah wa syariah bermakna wahid. Jadi sesi hari ini Ustaz Effendi kata nak para peserta sekurang-kurangnya lah dapat memahami perbezaan di antara fiqh dengan syariah. Kenapa? Kerana kuliah syariah orang belajar fikir. Jadi biasanya orang ingat syariah tu fikir, fikir tu syariah. Jadi sebenarnya fiqh dengan syariah tu apa bezanya? Itu yang nak kita bincangkan hari ini insya-Allah. Dan kita nak tahu perkembangan sejarah. Perkembangan sejarah ni yang agak susah, sebab sejarah syariah Islamiah atau tarikh tasyri' itu dah berkembang 1400 tahun lebih. Jadi nak kupas dalam masa 2 jam tarikh tasyri' tak boleh. Tapi bagi mereka yang pernah mengikuti AEDP, ada juga yang kat sini tengok dah pernah ikut, yang Ana juga bentangkan, evolusi pemikiran dalam Islam telah pun disentuh secara agak dalam tentang tarikh tasyri' tersebut. Okey, kemudian memahami, mengetahui sebahagian kaedah kulliyah daripada qawaid al-fiqhiyah. Ada 5 kaedah asasi menurut jumhur ulama yang akan sedikit sebanyak disentuhlah hari ini. Itu matlamat yang diberikan kepada anda untuk majlis sesi hari ini. Asalnya lagi banyak Ustaz, tapi kita kurangkan sebab dalam masa 2 jam memang susah. So harapan pihak penganjur selepas ini, insya-Allah para asatizah sekalian, dapat kita meneruskan dengan sesi-sesi seterusnya dengan asatizah-asatizah yang lebih mapan lagi lah dalam membincangkan. Mungkin topiknya lebih khusus dalam masa 2 jam kita mengupas secara lebih detail lagi. Hari ini kira macam pembuka selera sahaja, appetizer. Tak tahulah kalau saya boleh buka selera ke terus tak selera, wallahualam. Jadi itu matlamatnya pada hari ini. Jadi skop pembincangan ini saya bagi pada 3. Pertama, tentang syariah dan fiqh itu sendiri. Kemudian kita akan bincangkan tentang madkhal ilmu fiqh. Kemudian kita akan sentuh sedikit tentang al-qawaid al-kulliyah yang ada sebahagiannya dalam kitab yang telah pun diberikan, di-emailkan kemarin. Okey, jadi kita terus bincangkan bahagian pertama, antara syariah dengan fiqh. Okey. So, rasanya ramai di antara kita yang tahu bahawa ada perbezaan antara syariah dengan fiqh. Okey, saya ni kena duduk gini jadi tak boleh nak tanya banyak-banyak. Kalau ngantuk angkat tangan beritahu macam mana nak kasih segar. Okey, kita nak bincangkan tentang syariah dan juga fiqh. Kita bincangkan definisinya, kita akan bincangkan ciri-ciri dan juga skop perbincangan syariah dan skop perbincangan fikih. Okay. So syariah, kalau kita lihat, anda tak pasal sesi kali ini dibentangkan dalam bahasa Melayu, jadi anda tak masa pun tak akan mengizinkan kalau nak bincangkan loghatan, dia punya loghahnya daripada aslul kalimah, dia makhuz min panjang. Jadi kita terus ringkaskan tentang istilahannya. Okey, definisi syariah mengikut istilah ialah segala perkara yang Allah syariatkan kepada hamba-Nya daripada hukum hakam. Segala perkara. Jadi syariah tu merangkumi semua. Jadi kalau kita kata syariah Islamiah, dia merangkumi segala-galanya yang berkaitan dengan agama Islam. Segala panduan yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu semua syariah. Syariah merupakan wahyu Allah. Jadi sama ada melalui Al-Quran atau melalui sunnah, kedua-duanya itu adalah syariah. Ada yang jelas dan terperinci, ada pula yang merupakan prinsip dan nilai. Jadi ada dalam Al-Quran tu kita semua jelas, dia sentuh sedikit saja, tidak dijelaskan menjadi satu prinsip yang mana boleh dikupas. Ada kalanya dalam syariah ini boleh dikupas dengan lebih lanjut. Ada benda yang dah tetap, ada yang sabat, ada yang murunah, ada mutaghayyirat, ada yang tak boleh, tak boleh berubah. Jadi kalau kita lihat syariah ni istilahnya umum, merangkumi semua yang ada dalam agama Islam. Dia merupakan jalan yang kita ikuti menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja yang ada dalam Al-Quran dan sunnah itu kita namakan sebagai syariah. Jadi kalau kita lihat ciri-ciri keistimewaan syariah ni, kalau dibandingkan dengan kanun,
Jadi kalau orang ingat syariah, ada kanun. Okey. Kanun adalah undang-undang. Syariah lebih daripada sekadar undang-undang. Syariah bersifat rabbaniyah, maknanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, perlu dihormati, tidak boleh diubah, tidak boleh dikritik, tidak boleh, semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bandingkan dengan undang-undang, undang-undang adalah sesuatu yang didatangkan oleh pemikiran manusia berdasarkan apa yang mereka observe, mereka perhatikan sama ada sesuai ataupun tidak. Balasan kalau kita mengikut dalam syariah ni, balasan yang ditentukan kalau mukhalafatu syariah, dia ada balasan duniawi, dia ada balasan ukhrawi. Berbeza dengan undang-undang. Kalau kita menyalahi undang-undang, hukumannya hanya hukuman yang bersesuaian dengan dunia. Jadi diletakkan, kalau gini kena bayar saman. Dah lah, bayar saman okey lah. Lepas tu habis. Kan? Speeding, undang-undang mengatakan tak boleh kita memandu dengan laju. Kalau mandu dengan laju, kita kena saman. Jadi hukumannya bayar saman. Kemudian dah habis. Kalau ikut syariah, speeding berdosa tak? Berdosa tak? Ada undang-undang ada dalam syariah speeding. Itu nanti kita tanya, itu syariah ke fikih? Kan, kalau kita memandu dengan laju, ataupun kita menyalahi undang-undang lalu lintas, kena hukum. Boleh tak dihukum? Apakah kita boleh memandu dengan laju? Itu nanti kita tengok sekejap lagi ya. Okey, so balasan syariah ni dunia dan akhirat. Dan ianya bersesuaian untuk setiap orang dan setiap zaman. Undang-undang tak. Kalau undang-undang dunia, dia hanya sesuai pada satu masa, satu tempat. Undang-undang Singapura dengan undang-undang Malaysia tak sama. Ada universal code, ada universal law, tetapi ada juga undang-undang yang khusus untuk tempat tersebut, untuk kawasan tersebut, dan ianya akan berubah mengikut perubahan masa. Tapi syariah tidak berubah. Syariah itu telah pun ditentukan, dan ianya bersesuaian sampailah bila-bila, insya-Allah kekal. Dia tidak ada validity-nya. Sampai sini dah expire, tidak. Syumul, menyeluruh. Tadi yang kita katakan, semua sekali itu dah masuk dalam syariah Islamiah. Ini ciri-ciri yang ada dalam yang kita namakan sebagai syariah. Okay. So kalau kita lihat, ia merangkumi bukan hanya fikih, kerana ia merangkumi i'tiqad, dia merangkumi akhlak, dia merangkumi amal, perbuatan seorang mukallaf. Jadi itu semua termasuk dalam syariah. Sebab tu kalau nizam qadim, belajar dekat universiti-universiti Islam ataupun cara pembelajaran, dia akan mengajar semua sekali. Kalau kata kuliah syariah pun dia belajar akidah, dia belajar akhlak, dia tak ada dikhususkan. Jadi asal perkataan syariah ni begitu umum. Belajar syariah maknanya belajar Islam, belajar tentang agama. Jadi ulama-ulama dulu tu semua belajar syariah tu bukan di kuliah syariah macam kita sekarang. Kita kalau nama belajar kuliah syariah, belajar apa? Fikih. Fikih tentang macam-macam fikih, belajar usul fiqh, belajar tarikh tasyrik, belajar itu belajar kuliah syariah. Jadi asalnya ianya hanya difahami syariah itu sebagai sesuatu yang umum. Itu yang sepatutnya kekal lah. Jadi syariah itu merangkumi amal, i'tiqad dan juga akhlak. Itu dalam syariah Islam. Okey. Sementara fikih pula, jadi kita dah jelas syariah tu, kalau senang kata, syariah tu umum. Okay. Dan kalau orang yang dah biasa, dia nampak dalam syariah ni ada fiqh. Dalam syariah tu ada fiqh. Okay. Jadi senang cakap syariah umum, fiqh yang lebih khusus dalam syariah atau salah satu daripada cabang syariah. Jadi fiqh kalau ikut definisinya, al-fiqhu huwal fahm. Fikih kefahaman. Okay. Kefahaman terhadap sesuatu. Jadi kalau faham, dia fikir lah. Kalau tak faham, dia bukan fikir lagi. Dia tak boleh. Jadi fikir itu adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat. Tengok, yang berkaitan dengan perbuatan. Dia khusus lagi. Fikir berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukallaf.
Jadi ia membahaskan sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan kita, dengan kita punya kata-kata, yang mana pembahasan tersebut diambil dari dalilnya yang bersifat terperinci. Okey, al-ilmu bil ahkam syariah al-amaliyah. Okey, ilmu atau pengetahuan yang diambil daripada hukum-hukum syariah yang berbentuk perbuatan. Mukallaf. Jadi itu yang dibincangkan dalam fikih. Hukum tertentu yang terhasil dari pemahaman dan interpretasi syariah, istinbatul ahkam, itu adalah fikih. Okay. Jadi secara tak langsung kita dah nampak fikih lebih khusus daripada syariah. Okay. Fikih adalah hasil yang membincangkan tentang perbuatan dan perkataan seorang manusia yang bergelar mukallaf. Okay. Semua faham makna mukallaf, yang dibebankan dengan dosa, pahala, yang akil, baligh, itulah yang dinamakan sebagai mukallaf, orang yang berakal dan orang yang baligh. Okay. Jadi fikih ini pun dikupas melalui dalil, bukan sekadar fahaman manusia semata-mata. Jadi dia bukan sekadar observation, dia tengok okey kita hukumkan ini tak boleh, yang ini boleh. Itu undang-undang manusia. Tapi undang-undang fikih mesti ada dalilnya. Dari mana datang hukum ni? Okey. Jadi setiap perbuatan kita, macam hari ni kita datang sini pun ada hukumnya. Cara kita duduk ni pun ada hukumnya. Jadi awak duduk ni betul ke tak betul ni? Betul. Itu fikih ke? Kalau ikut perbuatan, ialah balik kepada fikih, sebab setiap perbuatan kita ada lima hukum kan. Jadi fikih ni terbagi kepada 5 hukum taklifi dan juga hukum-hukum wad'i. Okey, ada hukum taklifi, ada hukum wad'i, betul? Dah belajar kat usul fiqh kan. Ada wajib, mandub, mubah, makruh, harus dengan mubah samalah. Haram. Okey, kemudian ada hukum-hukum wad'i. Hukum-hukum wad'i macam sabab, syarat, arkan, rukhsah dengan azimah. Ada yang kata dia wad'i, ada yang kata dia in between. Okey, ada rukhsah, ada azimah. Okey, tak semua hukum tu ada rukhsahnya kan. Kalau ada rukhsah baru ada azimahnya. Okey, itu kalau kita lihat daripada sudut usul fiqh tadi. Okey, jadi usul fiqh membincangkan tentang dalil-dalil fiqh. Kan dah masuk sikit dalil-dalil fiqh, macam mana nak istinbat al-ahkam melalui sumber-sumber yang diperakui oleh para ulama. Okey, jadi fikih itu pemahaman yang diambil daripada dalil. Ini yang salah satu sebab kenapa kita pilih topik ni. Hari ini ramai juga orang yang datangkan hukum pakai akal terus. Ni hukumnya apa? Dia tengok, oh ni maslahah, halal. Ini darurah, halal. Tapi istilah darurah, istilah maslahah, istilah hajat, istilah rukhsah tidak dipahamkan terlebih dahulu. Okey, jadi cara istinbat ahkam itu seolah-olah tak ada framework yang jelas daripada mana. Jadi kalau kita lihat fikih itu lebih kepada pemahaman apa yang kita faham daripada dalil. Dan ia adalah sebahagian daripada syariah. Kalau kita kata sebahagian daripada syariah, sifat ciri-ciri yang ada dalam syariah itu ada dalam fiqh. Bererti dia bersifat rabbani juga. Bererti dia mesti dihormati. Ini yang kadang-kadang kita kena jaga-jaga. Kan? Ada orang kata, alah ni pendapat ulama dulu dah tak boleh lah. Tak boleh nak pakai lagi. Kita kena keluarkan fikih baru. Okay? Kita kena keluarkan pemahaman yang baru. Tidak dihormati sebab mereka rasakan bahawa pemahaman ni boleh berubah dengan mudah. Tidak sebegitu. Pemahaman mereka dah faham, kenapa kita susah nak pecahkan kepala lagi Kalau benda tu dah memang sama, dah boleh diteruskan, teruskan ajalah. Tak salah build up on knowledge. Tak payah nak dig on new knowledge kan, reinvent the cycle untuk apa. Kadang-kadang kita ni nak bijak sangat kan. Mungkin anda ni ada sikit traditionalist lah dalam pemikiran. Tetapi itulah yang dipegang melalui fiqh, iaitu pahaman yang sampai pada kita ini mungkin
Mungkin ada yang situasinya berubah, mungkin, tapi tak perlu semua perkara itu diubah. Tak perlu semua perkara itu didatangkan dengan yang baru. Kan? Ada bohong sunat? Ada? Ada bohong sunat? Ramli kata bohong sunat. Itu hilah kan? Itu pun ada situasi-situasinya bila kita boleh berikan hilah. Kita pun tak nama dia sebagai bohong sunat, sebagai satu hilah dalam peperangan, dalam sulh, itu boleh ada hilah. Okey.